Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang dikurniakan Allah kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah sentiasa golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita telah berada pada ayat yang ke-146 daripada surah Ali Imran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. Yang bermaksud, dan berapa banyak daripada nabi-nabi terdahulu telah berperang dengan disertai oleh ramai orang-orang yang taat kepada Allah, maka mereka tidak merasa lemah semangat akan apa yang telah menimpa mereka pada jalan agama Allah, dan mereka juga tidak lemah tenaga dan tidak pula mahu tunduk kepada musuh. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang sabar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin membawakan suatu contoh teladan yang baik yang telah ditunjukkan oleh para pengikut kepada para anbiya yang terdahulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hebatnya iman mereka, bagaimana kuatnya keazaman mereka sehingga boleh dijadikan contoh dan teladan oleh setiap orang yang berakal, setiap orang yang mempunyai kewarasan fikiran. Maka kalimah wa ka'ayyin bermaksud betapa ramainya. Betapa ramainya bilangan, iaitu bilangan umat yang terdahulu. Dan ia juga merujuk kepada nabi-nabi yang telah berjuang bersama-sama mereka, ribbiyun kathir. Dan kalimah ar-ribbiyun bermaksud al-jama'atul kathirah, kumpulan yang ramai. Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad mengatakan Ar-Ribbi bermaksud al-wahid minal ibad alladhina sabaru ma'al anbiya, iaitu seorang hamba yang telah bersabar berjuang bersama para anbiya. Maka mereka adalah golongan Ar-Ribbiyun, iaitu golongan Rabbaniyun, dinisbahkan kepada perbuatan beribadah dan bertuhankan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud betapa ramai dalam kalangan para anbiya yang telah berjuang bersama-sama mereka ribbiyun, iaitu orang-orang yang beriman dengan iman yang benar, yang berjuang semata-mata ingin meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agama Allah, yang menyebabkan mereka mendapat pelbagai akibat daripada perjuangan itu, sama ada terbunuh maupun kecederaan dan kesakitan. Pun begitu mereka tidak merasa lemah, tidak dihinggapi al-wahan, iaitu perasaan yang menyebabkan mereka teragak-agak, menyebabkan mereka merasa ingin meninggalkan peperangan.
menyebabkan hati berbolak-balik di dalam perasaan mereka. Tidak sama sekali mereka alami perkara itu. Dan mereka tidak merasa lemah sama sekali. Apatah lagi merasa kecut dengan serangan musuh. Merasa kecut dengan apa yang mereka sedang alami ketika itu. Atau apa yang telah dialami oleh para anbiya mereka dan saudara-saudara mereka yang telah pun terbunuh dan mati syahid. Kerana mereka mengetahui bahawa apa yang sedang mereka alami tatkala peperangan dan perjuangan itu adalah fi sabilillah, pada jalan Allah, pada ketaatan kepada Allah, pada perjuangan meninggikan agama Allah dan membantu para rasul Allah. Maka sudah pasti mereka berada dalam jalan yang benar. Dan bila Allah menyebut wa ma dha'fu, dan tidaklah mereka merasa lemah daripada terus berjuang menentang musuh-musuh mereka dan musuh-musuh Allah, berjuang mempertahankan saudara-saudara mereka yang beriman. Dan mereka juga wa mastakanu, mereka tidak tunduk, tidak menyerah diri kepada musuh-musuh mereka. Maka kita lihat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menafikan tiga sifat Allah nafikan daripada orang-orang yang beriman dengan iman yang benar, yang berjuang bersama-sama para anbiya dan para pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketiga-tiga sifat ini jika ada pada orang yang beriman, ia adalah suatu bentuk kontra yang jelas, suatu bentuk perlawanan dan sifat yang tidak sesuai sama sekali. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menafikan daripada golongan yang beriman yang berjuang itu sifat al-wahn. Al-wahn bermaksud hati yang berbolak-balik, hati yang lemah, hati yang sentiasa bimbang dan gusar, yang menguasai hati manusia sehingga menyebabkan seseorang manusia itu hilang kekuatan dirinya dan keazamannya. Yang kedua, Allah menafikan daripada orang beriman yang berjuang sebenar-benar, kerana Allah Ta'ala itu ad-da'f, iaitu kelemahan, lawan kepada al-quwah, dan ia merupakan natijah daripada al-wahan. Bermaksud seseorang yang mengalami al-wahan pasti akan menghasilkan ad-da'f, merasa lemah, merasa kecewa dan sebagainya. Yang ketiga, Allah nafikan daripada pejuang-pejuang Islam, pejuang-pejuang agama Allah ini al-istikanah. Al-istikanah bermaksud ar-ridha bil-dhil wa bil-khudu' lil-a'da', iaitu perbuatan meredai ataupun perbuatan menyerah kalah, perbuatan menyerah diri kepada musuh dan menyebabkan musuh akan melakukan apa sahaja yang mereka mahukan. Almarhum Dr. Muhammad Syed Tantawi telah membawakan suatu ibrah yang menarik dalam ayat ini, yang mana beliau menyatakan bahawa suatu tertib, suatu susunan yang menarik pada ketiga-tiga sifat ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa puncanya ialah al-wahn. Al-wahn yang berlaku pada dalaman seseorang yang ada sifat ini, yang mana mereka telah hilang keazaman, telah hilang semangat, dan perasaan itu menguasai jiwa mereka, yang mana ia menatijahkan ad-da'f, menatijahkan kelemahan, menatijahkan rasa hilang arah, tidak mahu berjuang lagi, rasa gagal dalam perjuangan. Kemudian setelah itu akhirnya menatijahkan pula perbuatan menyerah diri terus kepada musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka secara susunan itu, daripada merasa al-wahan sehinggalah menyerah diri kepada musuh, maka ketika itu tidak ada gunanya lagi untuk seseorang itu hidup di dunia, kerana dia sudah hilang segala asbab untuk menjadi hamba Allah yang beriman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kemudiannya Allah berfirman lagi menutup ayat ini, wallahu yuhibbus sabirin. Sungguhnya Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang sabar. Suatu penutup yang sangat hebat daripada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya akan memberi suatu galakan kepada orang-orang beriman agar sanggup untuk memikul apa jua beban, apa jua tanggungjawab
bagaimanapun pedih dan beratnya tanggungjawab tersebut, mata-mata kerana ingin meninggikan, menegakkan kalimah dan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan memperoleh redha Allah seperti mana yang diperolehi oleh orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengasihi orang-orang yang sabar dalam menghadapi segala perit, segala keperitan dan kesiksaan yang dialami ketika berperang dan ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sabar dalam mengerjakan taat kepada Allah dan melaksanakan segala tanggungjawab yang telah dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua hamba-Nya. Maka kata kunci kepada ketiga-tiga sifat yang disebutkan tadi ialah kesabaran. Sabar yang kita mahukan, sabar yang kita perlu tanamkan di dalam hati kita, sabar yang perlu dibuktikan dengan pendirian, dengan perlakuan, dengan apa jua tindakan kita, hendaklah didahului dengan sabar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita telah menyaksikan sepanjang sirah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda telah menterjemahkan maksud kesabaran itu dalam setiap perbuatan dan tindak tanduk baginda. Kesabaran baginda dalam menyampaikan agama ini, menyampaikan wahyu Allah kepada kita semua. Kesabaran baginda dalam mencontohkan kepada orang Arab jahiliyah akan contoh peribadi yang terbaik. Kesabaran baginda dalam menentang jahiliyah, memusnahkan perhambaan manusia kepada berhala, menukarkan perhambaan manusia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran yang begitu mahal harga yang telah dibayar oleh baginda tatkala umat Islam telah mempunyai daulah Islamiyah di Madinah Al-Munawwarah. Baru 2 tahun mengecap nikmat bernegara, bersahabat, mempunyai penyokong. Tatkala itu Allah uji kesabaran baginda dan para sahabat dengan peperangan Badar yang akhirnya telah berjaya dihadapi dengan penuh gilang gemilang. Uji lagi kesabaran baginda dengan kekalahan di dalam perang Uhud 2 tahun selepas itu. Maka kalau kita hendak belajar tentang sabar, tidak ada insan yang lebih layak untuk kita contohi daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pastinya kesabaran itu telah dicontohkan dengan jayanya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terpulanglah kepada kita untuk menjadikan baginda sebagai uswatun hasanah, khususnya dalam kita menjadi insan-insan, menjadi hamba-hamba Allah yang menghiasi diri kita dengan sifat sabar ini. Mudah-mudahan Allah golongkan saya, tuan-tuan muslimin muslimat yang mendengar siaran ini, Allah golongkan kita dalam kalangan orang-orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.